Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat berhujung minggu. Bagi hari Sabtu yang pertama bulan Februari 2021. Syukur Alhamdulillah kerana kita melalui minggu yang agak baik kerana banyak kelonggaran perintah kawalan pergerakan diumumkan daripada masa ke semasa. Terima kasih kepada kerajaan kerana memberi ruang kepada lebih 1.3 juta orang yang akan kembali bekerja di bawah syarat yang ketat, tapi Alhamdulillah masih lagi ada ruang untuk mencari rezeki, terutama 1 juta penjaja yang akan kembali menjaja terutama apabila pasar malam dibuka. 80,000 orang penggunting rambut, ahli penggunting rambut di Malaysia tu yang akan kembali bekerja apabila, yang telah kembali bekerja semalam apabila kedai gunting rambut dibenarkan bekerja. Barangkali sekitar 30 ke 40 ribu orang pekerja dalam industri basuh kereta yang juga dibenarkan kembali bekerja semalam, serta pekerja-pekerja rencam yang terlibat dengan sektor pasar malam, terutama pencuci sampah, mereka yang membantu menjadi pekerja kepada peniaga yang meniaga. Pastikan kita patuh SOP. Walau dalam apa juga keadaan yang ada sekarang, kita tak boleh menjadikan angka jangkitan sebagai fobia ataupun ketakutan melampau hingga menghalang ramai yang tidak dapat mencari rezeki. Saya mendoakan Allah memurahkan rezeki mereka yang kini berada dalam cabaran yang sangat besar, terutama 60,000 orang yang berdaftar dengan Grab. 60,000 orang yang berada dalam e-hailing. Keseluruhan sektor e-hailing ni yang memandu e-hailing supaya anda terus kekal boleh mencari rezeki walaupun pergerakan rakyat Malaysia menurun dengan drastik apabila PKP dilaksanakan. Apatah lagi 70% pekerja sektor swasta dan kerajaan tidak berada di pejabat berikutan arahan PKP 2.0 ni. Kita mengharapkan keadaan menjadi lebih baik daripada masa ke semasa, terutama menjelang perayaan Tahun Baru Cina. Kemudian kita akan berdepan pula dengan sambutan Ramadan. Kemudian kita akan berdepan dengan sambutan Aidilfitri. Itu yang saya harapkan. Kita ada berapa angka sebelum saya pergi pada briefing ringkas hari ini. Share untuk saudara, nanti lepas 250 baru saya akan bagi fast briefing untuk saudara lihat. Antaranya adalah berita yang mengejutkan mengenai varian 511 disahkan ada di Malaysia. Ini benda yang kita umum nanti. Dan kemudian kita akan lihat perkembangannya mungkin malam ni atau besok. Saya akan ulas apa status varian ini, sama ada sudah merebak ataupun berjaya diisolasikan orang yang membawanya. Kerana varian yang pertama dikenal pasti kira-kira 3 minggu lalu berjaya dikekang apabila tiba di airport. Seorang rakyat Malaysia yang kembali United Kingdom disahkan ada varian 511 tapi berjaya diasingkan dan tiada jangkitan. Cuma kes yang kedua adalah seorang yang pulang daripada Emirat Arab Bersatu, disahkan memiliki varian 511, tapi kita tidak pasti sama ada varian dikesan ketika swab dilakukan di lapangan terbang ataupun varian dikesan kemudiannya. Kita akan lihat ni, kerana Thailand bermula dengan satu saja varian apabila seorang peniaga udang menerima jangkitan ini daripada seorang peniaga udang daripada Myanmar. Jadi peniaga udang Thailand yang berusia 62 tahun ni, dia bawa masuk ke dalam pasar udang dan hari itulah yang mencetuskan 3,500 jangkitan mendadak di Thailand. Meletakkan Thailand menerima angka drastik jangkitan pada penghujung Januari. Nanti ada update saya akan bagi tahu, tapi secara umumnya dalam Kementerian Kesihatan melalui Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah sendiri telah mengumumkan varian ini dikenal pasti di Malaysia dengan dibawa pulang oleh seorang rakyat Malaysia yang baru balik daripada Emirat Arab Bersatu. Itu anda lihat teks yang kita ambil daripada FB Kementerian Kesihatan tu mengenai varian ni. Cuma tak dijelaskan pada kita sekarang sama ada varian ini berjaya diisolasi sebelum dia berkomunikasi dan memiliki kontak tempatan ataupun hanya setelah dikesan apabila dia memiliki komunikasi dengan kontak tempatan. Kalau dia telah memiliki komunikasi dan juga bergaul dengan kontak tempatan, berarti ini memang adalah satu berita yang buruk. Kerana kekuatan varian 711 adalah 70% kali ganda untuk menjangkiti. 70% sekali kekuatan untuk menjangkiti berbanding virus biasa. Berarti dia lebih kuat daripada varian 614G yang melanda Sabah dengan kekuatan 40% lebih daripada kuman-kuman yang lain.
Jadi itu kita berdoa supaya kes 511 ni, varian ni, tidak mencetuskan kluster panik ketika kita sedang mengawal angka jangkitan untuk menurun di bawah paras 3,000, kerana semalam kita mencapai 3,200 angka jangkitan lebih. Dan kita ada angka pulih 3,200 lebih juga. Itu satu angka lebih tinggi, angka pulih daripada angka jangkitan itu sejarah dalam bulan Februari, di mana orang pulih lebih tinggi daripada yang dijangkiti. Kerana sepanjang Januari hinggalah pada bulan-bulan sebelumnya, kita berada pada kadar 60 ke 80% angka pulih yang lebih rendah daripada 100% total angka jangkitan harian. Ini menjadikan hampir 50,000 orang kini menjadi pesakit aktif ataupun dianggap sebagai berpotensi untuk merebakkan wabak ini. Dan mereka kini dirawat dan juga diisolasi. Bagi mereka yang berada tahap 1 dan 2, mereka diisolasi jadi berbagai pusat isolasi, manakala 3, 4 dan 5 berada di hospital, dirawat. 4 dan 5 berada di bilik kritikal tu 300, di bilik ICU tu dengan 300 lebih jumlah, manakala 170 masih menggunakan mesin bantuan ICU. Angka kematian kekal pada 2 digit hampir setiap hari, menjadikan kita melangkau lebih 800 angka kematian. Jadi hari ini kita tunggu petang nanti sekitar pukul 6.30 macam tu je KKM akan mengeluarkan senarai hari ini. Kita berharap hari ini angka jangkitan mungkin boleh menurun. Tetapi sebenarnya angka jangkitan menurun atau menaik ini, dia diukur bukan dengan jumlah kes ini merebak banyak atau sedikit, tetapi dia diukurkan berdasarkan kepada berapa banyak ujian swab dibuat. Semalam, saya pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu kita akan menerima vaksin COVID-19 seminggu lebih awal. Betul lah semalam saya kata 26 Februari. Memang 26 Februari 2021 barulah vaksin akan tiba di Malaysia. Jadi sebarang berita mengenai vaksin COVID-19 telah berada di Malaysia adalah palsu. Cuma beberapa ratus ribu vaksin akan dimasukkan lebih awal untuk menyuntik 7,000 orang yang berada dalam barisan depan untuk menyuntik vaksin. Berarti vaksin ini akan divaksinkan dulu pada vaksinator. Vaksinator adalah perkataan kepada mereka yang akan bertugas sebagai penyuntik vaksin, iaitu 7,000 orang yang akan bertugas di 600 lokasi yang kerajaan dah pilih untuk jadikan tempat suntikan dengan strength 120,000 suntikan sehari. Jadi 7,000 orang ni akan menerima suntikan dulu supaya mereka tidak terdedah pada bahaya apabila mereka mula menyuntik orang awam. Jadi itu yang awalnya tu, berarti kalaulah 26, berarti mungkin dalam 19 atau 20 bulan Februari vaksin akan sampai. Ataupun lebih awal, kerana vaksin perlu disuntik pada kadar 10 ke 14 hari untuk mencipta sistem imun kepada vaksinator. Kalau vaksinator disuntik 2 atau 3 hari sebelum proses suntikan, tak berkesan, tuan-tuan. Kerana dia mesti dah disuntik 14 hari. Suntikan pertama, lepas tu 14 hari tu dia memerlukan suntikan kedua. So itu yang kita rasa vaksin itu akan sampai lebih awal untuk kumpulan barisan depan vaksinator. Iaitu petugas-petugas, 7,000 petugas yang akan menyuntik vaksin kepada 500,000 orang barisan depan yang akan menerima vaksin pada awal bulan Mac. Itu saja fakta yang saya boleh kongsi bagi membetulkan kecelaruan semalam. Ramai orang kata vaksin dah ada di Pulau Pinang, apa semua tak betul tu. Berita tu tak betul sama sekali. Kemudian kita akan pergi pula kepada isu yang ditanyakan oleh seorang pada minggu lepas atau 2 minggu lepas tu mengenai 300 orang pelarian Rohingya yang lari meninggalkan kem di Aceh. Disahkan. Polis mengesahkan telah membuat tangkapan secara bergilir-gilir ataupun dalam bentuk kelompok-kelompok. Menjadikan sekarang ni puluhan warga asing daripada keturunan etnik Rohingya ditangkap, puluhan saja. Jadi berarti kita tak tahu di mana, sebab yang lari itu 300. Kalau puluhan saja ditangkap, berarti kalaulah 300 yang lari itu semuanya lepas, berarti mereka telah berada dalam negara kita. Cuma dalam tangkapan yang polis lakukan, kumpulan ini tidak datang serentak dengan bentuk 300 orang. Mereka menyelinap bersama dengan kumpulan pelarian yang lain, iaitu daripada warga Indonesia yang masuk. Jadi apabila ditahan dan diasingkan, 40 lebih, puluhan, saya tak sebut 40, puluhan lebih adalah warga asing Myanmar yang disahkan yang lari meninggalkan kem pelarian di Aceh dan menuju ke Malaysia. Ini menjawab persoalan 2 minggu lalu, di mana saya kata saya tak nak bagi komen kerana tiada fakta. Jadi hari ini saya naikkan fakta yang dikeluarkan oleh pihak polis, PDRM, mengesahkan setakat ini puluhan telah pun ditangkap.
Dan kita tak pasti kalau puluhan tu mencapai angka tertinggi 60-70, berarti ada 230 atau 240 orang lagi itu mungkin telah pun berjaya menyelinap masuk dan kini berada di negara kita bersama 100,000 lagi pelarian Myanmar yang memang sedia ada di negara kita sejak 20 tahun yang lalu. Kita akan pergi pula kepada bahagian yang keempat. Ini bahagian yang pengakuan daripada Ketua Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia sekali lagi, Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah ni, bahawa 4,700 pekerja barisan depan. Saya pasti ini ramai daripada bahagian perubatan yang dijangkiti. Kemudian kemungkinan yang paling tinggi kedua adalah daripada pihak polis yang bertugas di barisan depan, disahkan dijangkiti COVID-19 bermula pada Mac lalu. Berarti dalam tempoh 11 bulan ni ada 4,700. Daripada total angka jangkitan 210,000 lebih tu kes di Malaysia ni, 4,700 adalah pekerja barisan depan yang disahkan dijangkiti ketika menjalankan tugas. Ini bukanlah, tak termasuk kes-kes yang dijangkiti di luar daripada bidang tugas mereka. Ini yang dijangkiti ketika bertugas. Jadi kita harap pasti ramai yang dah pulih juga tu, kerana angka ini adalah angka keseluruhan, bukan angka mendadak, angka yang diambil kira bermula daripada Mac lalu sampailah pada Februari ini. Cuma tak dinyatakan dalam 4,700 orang tu, tuan-tuan, berapa yang telah pulih sepenuhnya dan berapa yang masih lagi dirawat. Tapi menggambarkan barisan depan berdepan dengan bahaya yang sangat besar. Jadi adalah munasabah, tuan-tuan. Mereka diberi suntikan paling awal pada Mac nanti sebagai kumpulan sasar utama, iaitu 500,000 orang yang akan menerima suntikan dengan menggunakan vaksin yang terbaik, iaitu vaksin Pfizer yang mencapai tahap pulih 95%. Kerana vaksin kedua yang akan mula disuntik kemudiannya tu yang bercampur-campur, kerana 24 juta vaksin yang dibawa adalah daripada kontrak Pfizer untuk 12 juta rakyat Malaysia. Manakala bakinya akan menggunakan vaksin, iaitu vaksin yang ketiga terbaik di dunia setakat ini, iaitu AstraZeneca Oxford University, yang berjaya mencapai tahap kepulihan 76%. Manakala vaksin ketiga akan datang daripada China, iaitu CoronaVac ataupun Sinovac, yang dikeluarkan oleh Sinopharm China, yang mempunyai kadar kepulihan yang rendah, iaitu 52%. Kita harap sebelum vaksin China sampai ke negara kita, mereka berjaya menaik taraf vaksin tersebut untuk mencapai minimum sekurang-kurangnya 70%, ataupun YB Khairi Jamaluddin daripada yang kini mengetuai operasi vaksin ni, segera mengadakan rundingan dengan Rusia, kerana Rusia telah, vaksin Rusia yang dikenalkan sebagai Sputnik V ataupun Sputnik 5 ni, tuan-tuan, dikenal pasti sebagai vaksin yang kedua terbaik di dunia di belakang Pfizer dengan tahap kepulihan 92%. Tapi kita tidak pernah memulakan rundingan dengan Rusia. Saya tak tahu sama ada dengan keadaan sekarang kita memulakan rundingan, kita boleh mendapatkan stok bekalan, kerana Rusia juga mempunyai kombinasi pasaran yang tersendiri, terutama di negara Eropah Timur dan juga di negara-negara Asia Tengah yang sebelum ini adalah negara-negara jajahan Rusia. Berarti Rusia mungkin mengutamakan rakan-rakan rapat yang pernah berada, mempunyai hubungan diplomatik yang baik dengan mereka. Tapi tak rugi kita mencuba, saudara, kerana sekiranya kita dapat mengkombinasikan Pfizer BioNTech keluaran kombinasi Jerman Amerika ni yang mempunyai kadar kepulihan 95%, dengan vaksin Rusia yang mempunyai kadar kepulihan 92%, berarti kita memiliki dua vaksin yang mempunyai kualiti yang terbaik di dunia. Kemudian kita akan pergi pada tak ada dah tu, 4 je yang saya akan share dengan saudara. Yang lain tu saya bawa di sebelah malam. Malam nanti kita akan bincangkan mengenai perangkaan baru ekonomi Malaysia yang dijangka hanya tumbuh 5%. Kita akan bincang panjang nanti apa terjadi kalau ekonomi berkembang 5%. Saya akan lihat juga data-data kadar pengangguran, syarikat-syarikat yang disahkan muflis, syarikat-syarikat yang akan boleh berdaya saing, dan apa akan terjadi pada sektor pelancongan. Saya meramalkan sektor pelancongan tahun ini akan lumpuh sepenuhnya, tuan-tuan. Tak boleh lagi kita memandang, kita tak ada apa cara lagi lah untuk mereka bertahan. Kerana hampir 40% hotel telah pun lumpuh operasinya, menutup hotel. Cuma saya tak tahu berapa yang mengisytiharkan jumlah bankruptsi. Cuma semalam Persatuan Pemandu-Pemandu Bas Pelancong telah menghantar memorandum kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda di-Pertuan Agong, memohon ehsan Duli Tuanku untuk menitahkan sesuatu kepada kerajaan bagi membolehkan syarikat-syarikat ini tidak muflis, tuan-tuan, kerana pengusaha-pengusaha bas ni yang bercampur aduk Bumi Putra dan juga bukan Bumi Putra gini, akan kehilangan bas dan akan diisytiharkan muflis kerana loan ataupun
pinjaman perniagaan mereka dengan bank bukan sedikit. Kerana kebanyakan syarikat-syarikat bas ekspres dan syarikat-syarikat bas pelancongan ni tuan-tuan, mereka memiliki antara 10 hingga ratusan bidik bas yang memberi perkhidmatan kepada perkhidmatan bas ekspres domestik dan juga perkhidmatan untuk pelancong asing. Tetapi apabila PKP dilaksanakan, rentas sempadan dilarang dan sektor pelancongan langsung tidak berkembang, berarti langsung tidak ada pergerakan untuk industri pengusaha bas. Jadi tak harianlah mereka dengan panik semalam membawa memorandum untuk diserahkan kepada pegawai Istana Negara dengan mengharapkan ehsan duli tuanku untuk melakukan sesuatu bagi memastikan syarikat-syarikat pengusaha bas ini akhirnya tidak mengisytiharkan bankrupt, bagi mengelakkan hutang bank kerana bayaran bulanan bas tak dapat dilunaskan kerana tiada perniagaan yang diperolehi. Kita bincang malam nanti je ekonomi. Kita ada berapa orang pada petang ni? Okey, 361 orang. Petang ni tak ada soalan tak? Kalau ada saya ambil satu dua je sebelum saya pergi kepada hari ni. Saya akan naikkan jeans paling awal. Lama saya tak naikkan jeans. Saya naikkan jeans untuk saudara-saudara daripada combo apa ni, ada besar. Saya akan naikkan jeans daripada item tapi mampu milik. Saya pilih je item yang mampu milik. Saya tak naikkan item barang-barang havoc kepala kain apa semua tu. Petang ni saya belanja ringan-ringan je untuk membolehkan saudara memiliki jeans dalam kondisi yang baik daripada jenama yang best, tetapi bukan daripada edisi item A yang mana saudara nak kena berbelanja sampai 250 ke RM400 bagi kepala kain, sama ada kepala kain vintage ataupun kepala kain jenama terbaik Japan. Kita naik barang-barang yang ringan-ringanan tetapi kualitinya cantik. Saudara akan dapat lihat nanti. Sebagai contohnya ini, saya akan turunkan selai ini condition yang sangat baik bagi mereka yang terus nak mengumpul 902. Bagi mereka yang bermain dalam edisi 901, mereka bermain dengan edisi 01. Sama ada 901, 701 dan 201. Ini adalah option untuk saudara kerana ini adalah 902. Yang berbeza dengan edisi dia 901 adalah dia datang dalam bentuk slim fit. Slim fit. Jadi berarti cuttingnya lebih terkini berbanding 901 klasik yang datang dalam bentuk bloom. Jadi saudara boleh memilih sekejap lagi apabila saya naikkan barang-barang ni. Kalau tak ada soalan, soalan mengenai berapa lama ekonomi boleh bertahan sepanjang PKP ni, perkataan muflis adalah jauh sekali. Negara tidak akan melalui keadaan muflis. Kerana negara-negara yang lebih perlahan rentak ekonominya seperti Filipina, negara-negara yang lebih mengalami tekanan pendapatan seperti Mauritius yang bergantung 100% daripada ekonomi pelancongan, Thailand yang juga meletakkan pelancongan sebagai pendapatan kedua negara mereka dalam tempoh PKP ni, terjejas teruk tapi tidak sampai ke tahap akan mengisytiharkan konflik, malah ekonomi Thailand terus tumbuh. Cuma kita dijangka tumbuh 5% tahun ni kerana dengan syarat pelonggaran yang kerajaan buat dalam PKP. Walaupun PKP penuh tuan-tuan, kita menikmati banyak syarat kelonggaran kecuali satu saja, iaitu rentas negeri. Yang lain-lain tu semuanya hampir dibuka kembali sama seperti PKP bersyarat. Saya ingat kerajaan dalam usaha untuk melaksanakan PKP bersyarat selepas ini bagi membolehkan sektor yang paling penting iaitu sektor perniagaan kedai makanan dan sektor perniagaan runcit dibuka balik. Cuma yang membimbangkan kita adalah kita belum lagi boleh membuat pengawalan lekuk landaian kerana angka jangkitan harian sangat tinggi. Berarti kerajaan berada dalam keadaan di sebelah kanannya adalah mengawal angka jangkitan yang kalau dia tak kawal rakyat marah. Setiap kali bila terima angka 4,000, 5,000 rakyat tanpa melihat bahawa jumlah angka positif itu tanda baik kerana kerajaan mengesan mereka yang berada dalam tahap 1 dan tahap 2, iaitu mereka yang positif tapi tidak bergejala dan positif tapi bergejala ringan, berjaya ditahan dan diisolasi. Secara harian angka ini menakutkan, tetapi secara jangka panjang angka inilah yang akan mengekangkan jangkitan kita melambung kepada 2 digit, 10,000 kes. Walaupun ada yang mengatakan bahawa Malaysia akan mencapai 7,000 kes pada penghujung Februari. Ini yang sedang kita lawan untuk kawal, kerana kalau tak kawal secara kumulatif berdasarkan R0, iaitu kadar angka jangkitan, kita boleh mencapai hingga 1.5 R0. Berarti kita akan berada pada angka 7,000 sehari. Tapi pada masa yang sama tuan-tuan, kerajaan juga di sebelah tangan kirinya sedang memikirkan nasib ekonomi negara, kerana apabila saya terganggu sekejap ni pasal tengah
live ada minta elektrik datang lepas live lain kali. Untuk makluman tuan-tuan, saya tak pasti kat mana saya berada tadi. Kita di sebelah kirinya, kita akan melaksanakan beberapa dasar ekonomi untuk memastikan ekonomi negara terus berkembang dengan membenarkan aktiviti ekonomi yang ada sekarang ni yang dibuat secara sedikit-sedikit ni. Walaupun saudara lihat hanya kedai gunting rambut, sektor cuci kereta, sektor pasar malam. Ini penting untuk menjana apa yang dipanggil sebagai KDNK, ekonomi domestik. Untuk pengetahuan saudara, 48% daripada ekonomi Malaysia dikembangkan oleh sektor domestik. Berarti walaupun kita kehilangan 28% daripada sektor ekspor yang jatuh mendadak, kerana barang-barang daripada negara mempunyai hubungan perniagaan utama dengan Malaysia iaitu China dan Amerika, banyak sektor ekspor terjejas teruk, tetapi kita masih bergantung juga pada sektor domestik. Kalau saudara saya lupa naikkan satu gambar tu, harga minyak dijangka naik lagi. Itu ada satu lagi berita baik, apabila minyak terus kekal naik setiap minggu 1 sen ke 3 sen, berarti pasaran minyak di dunia kembali mendapat demandnya. Berarti negara-negara maju yang selama ini menghentikan sektor ekonomi mula menggerakkan semula sektor ekonomi, dengan itu permintaan minyak akan tinggi. Kita mengharapkan harga minyak kembali kepada paras yang sangat tinggi bagi membantu Petronas terus menyumbang 28% daripada pendapatan negara. Kerana Petronas adalah sumber ataupun lubuk pendapatan ekonomi negara. Kalaulah Petronas berjaya dan harga minyak terus kekal tinggi, sekurang-kurangnya tabungan tunai negara dapat dikawal dan dapat dimiliki oleh kerajaan daripada keuntungan Petronas ataupun dipanggil dividen yang akan dibayar oleh Petronas kepada kerajaan apabila mereka memperoleh keuntungan harga minyak. Kerana kita jangka cukai pendapatan yang akan diperoleh kerajaan adalah berada di bawah pasar paras ni. Dan mungkin selepas ini pada bulan April ni tuan-tuan, apabila tempoh pengisytiharan cukai berakhir, saya rasa bulan 5 dan bulan 6 kita akan hadapi krisis. Ramai orang akan bergaduh dengan LHDN. Kerana LHDN mula memburu semua-semua syarikat yang sebelum ini membayar cukai sebagai syarikat yang perlu mengisytiharkan keuntungan mereka. Jadi ramai akan mengalami keserabutan akaun. Kerana ada syarikat yang ditutup, ada tahun dia dibuka, ada bulan dia ditutup. Bagaimana syarikat-syarikat ini akan mengisytiharkan akaun mereka, dan akhirnya pengisytiharan akaun tahunan pada bagi tahun kewangan 2020 akan menyebabkan LHDN menjadi agresif kerana kadar pemulihan cukai adalah lebih rendah. Saya yakin tu tuan-tuan, saya sangat yakin tu bahawa kadar pemulihan cukai akan lebih rendah daripada apa yang disarankan oleh Menteri Kewangan Datuk Tengku Zafrul ketika dia membentangkan bajet 2021 pada November lalu, kerana dia kelihatan sangat confident pada pungutan cukai. Sedangkan saya mengatakan, saya dah sendiri berfikir bahawa dengan 1 juta rakyat Malaysia yang kehilangan kerja, berarti mereka yang bekerja bermajikan. Sekiranya mereka kehilangan pekerjaan, berarti majikan mereka sedang mengalami kerugian yang sangat teruk, dan mustahil syarikat-syarikat daripada grade A ni seperti Mas Air Asia, Malindo, syarikat-syarikat yang bergrade A ni daripada company-company construction yang sangat besar tuan-tuan, dan syarikat-syarikat grade B dan grade C dalam IKS dengan modal pusingan antara 500,000 hingga 5 juta sebulan yang akan bayar. Mustahil tuan-tuan. Jadi ada 910,000 syarikat. Pada 3 minggu pertama PKP dilaksanakan, 90,000 syarikat musnah, gulung tikar, mengisytiharkan gulung tikar. Ini bukan data saya, ini data daripada Jabatan Peragaan Negara. Tetapi sejak itu Jabatan Peragaan Negara menyembunyikan data ni. Dia tak pernah mengisytiharkan data seterusnya hingga sekarang. Dari jumlah 910,000 syarikat IKS, berapa telah ditutup? Saya jamin tuan-tuan, 50% telah ditutup. Kerana pada 3 minggu pertama saja, kita kehilangan 10% yang mengumumkan muflis dan bankrupt. Berarti dalam keadaan sekarang ramai banyak ditutup, tapi Jabatan Peragaan Negara memilih untuk menyembunyikan data ni dengan hanya bermain dengan data play safe saja, dengan mengatakan bahawa kadar pengangguran pada 5.3% pada April, pulih pada kadar 4.7% pada Ogos. Jadi itu gambaran yang tak betul tu. Saya fikir kata stimulasi yang sengaja mengabui mata rakyat daripada melihat realiti yang lebih tepat, iaitu kita nak berapa banyak syarikat ditutup. Dengan jumlah syarikat SME ditutup, kita boleh buat perkalian yang mudah saja, iaitu perkalian daripada 25 orang, di mana satu syarikat ditutup, minimum 25 orang kehilangan kerja. Kerana SME biasanya memiliki pekerja antara 20 hingga 250. Kita ambil perkalian yang rendah, kita dah dapat dah jumlah orang yang kehilangan kerja. Ini satu yang saya tak gembira dengan Jabatan Peragaan Negara, kerana dia lebih sibuk membuat data-data yang menguntungkan pandangan baik pada kerajaan. Sedangkan rakyat nak tahu data yang sebenar tuan-tuan. Apabila saudara berada di dalam sebuah jabatan yang besar, Jabatan Perangkaan Negara tu, tujuan saudara adalah berkongsi maklumat yang benar dan tepat dengan rakyat, supaya rakyat faham. Saya boleh bagi tahu itu saja, keadaan ekonomi akan terus menekan, walaupun kita sangat berharap
tiga sektor ini membantu, iaitu sektor yang telah berkembang, iaitu SME yang menyumbang 48% daripada pendapatan negara. Kalau merosot pun indeksnya tidak jatuh di bawah pada 30%. Kerana kita langsung tak akan mendapat 1 sen pun daripada sektor pelancongan yang selama ini menyumbang 90 ke 110 bilion daripada pendapatan negara. Tuan-tuan bayang, tuan-tuan, kalau 100 bilion tu, tuan-tuan, adalah bajet 3 ke 4 kementerian. Bayang kalau kita ada 28 kementerian, 100 bilion tu, kita punya bajet tahunan 322 bilion. Bajet untuk 2021. Kehilangan 100 bilion daripada sektor pelancongan, saudara boleh tahulah betapa merudumnya ekonomi negara. Di mana kita tidak dapat lagi mengutip cukai daripada sektor yang paling mewah, iaitu cukai perhotelan, cukai daripada agensi pelancongan, cukai daripada sektor penerbangan akan nol, zero. Kerana sektor ini lumpuh sama sekali. Itu saja yang saya boleh bagi tahu. Kita akan melalui masa sukar dan ramai orang terpaksa menukar disiplin kreatif dalam mencapai ekonomi baru. Sebab saya bagi tahu pada saudara juga, kalau tengok daripada perkembangan global, saya tengok daripada global ni bagi gambaran je. Saya tak ada gambaran tepat dalam bentuk mikro, saya bagi dalam bentuk makro. Apabila ekonomi diserang oleh COVID-19, berpuluh-puluh syarikat yang berorientasikan teknologi digital mencapai tahap saham yang sangat tinggi. Berarti dia tak ada semua company yang lingkup, tuan-tuan. Banyak company telah mencapai lonjakan saham yang sangat tinggi. Dan kini kan Tesla, Elon Musk Tesla, berlumba dengan Jeff Bezos. Kedua-dua mereka datang daripada platform teknologi digital. Kita cuma tak tahu kedudukan Jack Ma saja, kerana Jack Ma kini hilang daripada radar setelah dia berkrisis dengan kerajaan China. Jack Ma hilang dari radar. Tapi saudara lihat syarikat-syarikat berteknologi digital berkembang dengan baik. Kalau kita lihat di Malaysia pun, kalau saudara buka Facebook, kalau dulu 1.4 juta akaun Facebook, bagi data 2018, daripada 26.8 juta rakyat Malaysia yang menggunakan Facebook, 1.4 juta rakyat Malaysia yang menggunakan Facebook untuk tujuan perniagaan. Angka tersebut meningkat tapi tak ada data. Sebab saya kena melihat ISO. ISO ni dia jarang keluarkan data secara rambang. Jadi memerlukan masa untuk dia meneliti daripada 1.4 juta tu berapa banyak data baru yang menunjukkan akaun Facebook baru dibuka, ataupun akaun Facebook yang selama ini bukan akaun Facebook perniagaan telah bermigrasi kepada perniagaan. Jadi secara ekonomi kreatifnya, saudara, saya rasa bagi mereka yang merombak dan meneroka perniagaan baru, mereka mempunyai potensi. Kerana dari dalam, macam ni tuan-tuan, balik kepada teori Jack Ma apabila dia bercakap tentang perniagaan. Menyelesaikan masalah orang adalah perniagaan yang terbaik. Berarti dalam keadaan sekarang, kalau saudara lihat pekerjaan-pekerjaan baru e-gig, ekonomi gig ni, menyelesaikan masalah orang tak boleh ke restoran menyebabkan Food Panda berkembang. Menyelesaikan masalah komunikasi keluarga, tuan-tuan, di luar radius 10 km. Ramai orang, tuan-tuan, mengirim nasi untuk ibunya yang berada di luar 10 km dengan menggunakan pergerakan seperti Lala Move ni. Ramai orang, tuan-tuan, buat kek hari jadi, tapi kirim kepada anaknya yang berada di asrama di luar radius 10 km dengan menggunakan khidmat ni. Jadi berarti ekonomi kreatif terus berkembang, di mana setiap kali orang mempunyai masalah, mereka tak boleh merentas jarak radius 10 km, maka itulah masalah yang menjadi sumber perniagaan. Saya ramai tengok, semalam saya naik Grab pun. Grab tu bagi saya nombor dia. Kalau abang nak servis hantar barang-barang abang ke COD ke, saya boleh buat. Saya offkan sekejap saya punya Grab. Saya buat untuk abang. Saya tanya dia dah buat selalu. Dia kata dia boleh dapat RM80 ke RM100 daripada off Grab tu. Maksudnya dia bawa Grab dapat juga duit. Tapi off Grab tu dia dah ada klien. Daripada situ saya dapat idea. Saya kata, klien hantar apa? Dia kata, yang best, dia kata kebanyakan tukang jahit hantar barang kepada pelanggan dia. Yang baju dah siap dijahit tapi dia hantar. Dan dia kata dia ada hantar kek birthday je. Di mana seorang bapa yang anaknya berada di asrama universiti dan tak dapat balik. Walaupun belajar dalam kelas tapi anaknya terperangkap dalam asrama universiti. Jadi bapa dia tu menghantar dengan mengukik hari jadi dengan menggunakan perkhidmatan dia. Itu dia bagi tahu, kata komunikasi tu telah mencipta satu lagi perniagaan kepada dia. Tak tu dia kata, saya sekarang ni cuba bagi sebanyak mungkin, cuma dia tak dapat cetak kad je. Tapi bagus, tuan-tuan, masa berhenti tu dia berusaha sungguh-sungguh tu ambil nombor telefon saya, dia terus ping hi, nak bantuan COD, hubungi saya. Berarti inilah ekonomi kreatif yang anda boleh buat. Tetapi tinggalnya masalah adalah kita berdepan dengan masalah ramai orang lebih mudah merasa buntu kerana memikirkan masa lalu yang memikirkan sumber ekonomi masa lalu yang terjejas. Kerana teknik berfikir rakyat Malaysia tak pernah dilatih, terutama orang Melayu tak pernah dilatih. Apabila anda merasa buntu, bagaimana anda melihat ke depan? Sebab teknik berfikir kognitif orang Melayu, tuan-tuan,
kita jarang dapat berfikir bahawa melihat ke depan. Kita selalu sebut je, kau lihat ke depan, move on. Tetapi sebenarnya orang Melayu adalah sangat-sangat dikekang oleh memory pandemik. Saya panggil pandemik kenangan. Sebab dia kata dulu senang, aku buat macam ni. Dulu klien aku macam. Dulu tuan-tuan, COVID-19 telah menghapuskan dulu. Sejarah dulu hampir semua terhapus dengan mendadak. Berarti saya beritahu kata ekonomi hanya boleh berkembang apabila orang Melayu memilih dengan kemahiran yang mereka ada untuk melakukan sesuatu. Tuan-tuan, waktu saya mula berhenti daripada bekerja kerana saya merasa bosan makan gaji bulan. Saya dah kerja 26 tahun. Bidang yang saya mahir adalah menjalankan konsultansi. Maksudnya saya pergi dengan masalah orang, menyediakan working paper untuk mereka menyelesaikan masalah. Saya pergi kepada banyak dan saya ada pelanggan sampai sekarang. Saya masih ada pelanggan yang akan berakhir pada Mac tahun ni. Tapi oleh kerana COVID-19, bisnes itu tak jalan. Salah satu adalah saya melihat ke depan dan menjalankan perniagaan digital ni. Saya tak pernah, saya akaun Facebook pun tak ada. Saya tak pernah main Facebook, malah saya anti Facebook. Tapi bila kita mula perniagaan digital, saya memulakannya dengan belajar yang saya panggil try and error. Belajar sikit demi sedikit daripada Facebook Garasi ni ada 2,300 follower. Dengan tontonan live kami hanya 30 ke 40 orang. Dengan nilai jualan kami antara RM600 ke RM900. Tetapi apabila kita nak saja lihat ke depan, memacu dan saya ada pasukan saya yang saya ajak untuk melihat ke depan, memahami cabaran baru ni tuan-tuan. Dia boleh. Saya suka share je lah. 53 tahun umur saya tuan-tuan. Anak saya bongsu umur 19 tahun. Tidur di studio 5 hari seminggu bukanlah satu kerjaya baru untuk orang tua umur 53 tahun tuan-tuan. 53 tahun umur saya kena tidur di studio 5 hari seminggu. Saya terpaksa ubah hidup saya. Saya adalah rumah taklah mewah tuan-tuan. Tapi rumah yang saya bekerja selama 25 tahun saya beli tu, saya kena tinggalkan 5 hari seminggu. Saya tak nak naik Grab pergi balik kerana saya kata pergi balik dan berada di rumah akan mengganggu fokus saya terhadap perniagaan baru. Di mana fokus perniagaan baru saya kena banyak membaca, saya boleh editorial dengan tuan-tuan. Fokus perniagaan baru menjadikan saya kena bangun dan terus sedia untuk masuk ke studio. Benda inilah yang kemudiannya orang Melayu tak boleh buat tuan-tuan. Sebab orang Melayu tidak mahu memulakan masa depan dengan mengubah kesesaan masa lalu. Ini saya beritahu pada saudara, nak luka-lukalah hati saudara. Orang Melayu tidak mahu meneroka masa depan sekiranya dia terpaksa meninggalkan kesenangan masa lalu. Apatah lagi orang yang dah berusia 50-an. Dia hanya boleh naik di status Facebook dan bantai je. Mahyudin bodoh lah, Mahyudin itulah, PN kerajaan tebuk atap lah. Dia sanggup menghabiskan masa untuk membuat kritikan daripada memikirkan bagaimana untuk bergerak ke depan. Bila saya live streaming ni tuan-tuan, dia memberi banyak pelajaran bagi orang yang tak kerti Facebook. Saya nak up status ni pilih gambar pun tak tahu tuan-tuan. Lepas tu saya tak tahu pula kalau kita dah silap buat boleh edit. Daripada situ saya belajar tuan-tuan jadi bahan ketawa sebab Facebook ni 2008. Seorang lelaki umur 53 tahun baru belajar bagaimana nak load gambar di Facebook. Gambar-gambar saya bergaya, poster. Sekarang ni saya control Facebook tu hampir 100%. Facebook ni di Garasi ni, up semua saya dah boleh buat. Cuma poster je saya tak kerti buat. Saya terpaksa cari orang. Ini tolong nasib baiklah budak-budak yang muda-muda bekerja dengan saya terror poster. Saya bebel pada saudara untuk beritahu pada saudara, ekonomi sekarang tidak boleh bergantung pada kerajaan kerana kerajaan pun sendiri sedang mencari idea baru. Dan kerajaan tak boleh mencari idea baru untuk menyelesaikan masalah berjuta-juta orang yang kehilangan pekerjaan. Setiap orang harus memikir ideanya sendiri. Sebab tu saya bagi tahu, saya terkejut budak Grab tu bila dia bagi tahu kat saya, kata banyak dia dapat job menghantar barang. Dan kemudian anak lelaki saya bagi tahu pada saya, ada kawan dia sekarang ni buat job saudara adalah menjadi runner untuk sekitar Dwi Tasik je. Ini maksudnya saya tinggal di Ceras ni, dia jadi runner, suruh beli nasi ke, suruh beli vape perisa ke, suruh dia beli apa saja dia buat runner. Dengan cas RM3. Saya kata boleh ke dia hidup syaknya RM3? Dia kata dia boleh dapat sampai RM80 sehari, RM90 sehari. Berarti dia memiliki 20 atau 30 klien yang minta dia run. Run ni maksudnya dia sampai tahap dia ambil baju kotor di rumah orang tuan-tuan, dia bawa ke kedai dobi. Dia dobikan dan dia hantar balik. Sampai level tu tuan-tuan. Untuk seorang pelajar yang kehilangan pekerjaan tetapi dia perlu bertanggungjawab menyara keluarga dia. Sebab keluarga dia tinggal di Seri Johor. Bukan orang senang saudara. Jadi apabila anak tu dah berusia 18 tahun, mak ayah mengharapkan anak ini dapat membawa nasi dan juga lauk ke pinggan makan. Dia buat tu. Saya kata ada. Cuma kerja dia adalah menyebarkan banyak nombor telefonnya. Siapa nak servis runner. Dia masuk sebanyak mungkin WhatsApp group tang mana hala saudara. Dia daftarkan, dia buat je. Panggil saya. Dan saya tahu untuk budak berusia 19 tahun yang memiliki lesen motor untuk sebuah motosikal,
dengan mengisi minyak RM10 dan ada gaji bersih, ada pendapatan RM90 dan gaji bersih RM80. Itu satu pekerjaan yang baik dan sangat kreatif bagi seorang budak berusia 18 tahun. Itu saja, saya tak mau panjang sebab kita dah capai 35 minit. Saya harap kita dah berapa tu orang sekarang? 532 je. Saya ingat itu je. Tapi kalau saudara nak dengar, saya boleh bagi tahu tu aja. Jangan marah dan jangan kecil hati. Orang Melayu malas untuk berfikir masa depan kerana mulut orang Melayu adalah ringan untuk mengkritik masa kini dan kepala orang Melayu berat untuk mengingat kemahiran masa lalu. Maksudnya memikir masa depan ni lah orang Melayu tak nak sebab dia penat. Mengkritik apa yang berlaku sekarang itu orang Melayu suka sebab lidah dia ringan. Lepas tu membayang-bayangkan masa lepas tu. Itu yang dia seronok. Dulu aku berniaga 500, 600 senang. Dia duduk kedai kopi, 3 cawan teh saudara, dia boleh habiskan bercerita masa lalu dia. Dia boleh habiskan 1 jug teh pula. Ini bodoh punya Najib, ini bodoh punya Mahyudin, ini bodoh punya Anwar, semua orang bodoh. Habis 1 jug teh. Tapi suruh bincang masa depan kan, aku tak boleh lah, susah lah kalau nak buat macam ni. Aku ada darah tinggi ni, kalau kena kerja sikit nanti darah tinggi aku naik lah. Datang seorang ni, doktor bagi tahu aku kena rest banyak sikit ni. Bila bab suruh memikirkan masa depan. Tak pandai dia. Kecuali lepas PKP, kenduri anak dia kahwin, Arabic Night tema dia. Lepas kahwin, kenduri anak dia kahwin, pukul jiran sebelah punya. Jiran sebelah buat hari tu 1001 malam, aku tua Arabic Night. Jiran sebelah panggil band basking, aku panggil hakim dan the magistrate. Itu dia reti fikir. Itu masalah orang Melayu, tuan-tuan, tak pernah datang daripada orang Melayu ni, tuan-tuan. Waktu tak COVID pun masalah. Diberi wang berniaga, dilenjannya berniaga. Diberi geran untuk berniaga kedai, disewanya kepada orang Indonesia. Ada 7-8 kedai boleh buat untung 7-8 ribu, dia sewa pada Indon 7-8 ribu pun dia kata dia hartawan lah. Itu seronok dia. Tengok kedai aku di mana-mana. Yang berniaga Indonesia. Sekarang, sampai sekarang, permit yang dikeluarkan oleh DBKL percuma untuk orang Melayu. DBKL keluarkan. Permit tu pun disewakan. RM600. Kepada orang Indonesia. Orang Indonesia ni jual lah goreng pisang. Indon ni kehilangan kerja juga datang Malaysia. Indon ni kehilangan kerja. Indonesia ni juga kehilangan kerja datang ke Malaysia. Dia yang goreng pisang. Dia dapatlah satu hari 150, keuntungan bersih dia RM100, sebulan RM3,000. Belajarlah pada Melayu Melaun ni RM600. Indonesia tu masih hidup dengan RM2,400, Melayu Melaun ni hidup dengan RM600. Ini cara orang Melayu. Sebab dia kata susah nak goreng pisang, nak cari pisang pun susah. Indonesia tu cari jumpa. Payah, aku dengan api tak boleh, kena lama aku dehydrate. Bila dehydrate balik sakit jantung. Saya malas nak kutuk, tuan. Tapi saya beritahu kata, saya berusia 52 tahun, tahun lepas 52 tahun, memulakan perniagaan ni. Menyusun semula jadual tidur saya, jadual baca saya. Sebab saya, ni saya tak pro Mahathir tau. Sebab masa tengah susah tu Mahathir cakap, pekerjaan yang terbaik untuk anda lakukan ketika ekonomi merosot adalah jadikan hobi anda punca pendapatan. Saya ni kan suka bercakap. Suka berkongsi idea dengan orang. Yang kedua, saya suka seluar jin. Saya suka main fashion. Jadi kalau hobi itu bisnes. InsyaAllah lah sekarang boleh hidup. Ada 9 pekerja. Bolehlah bagi orang sedikit berkongsi kemakmuran. Cuma memindahkan kehidupan saya daripada dulu saya bercakap di kedai kopi kepada bercakap di depan kamera TV. Saya heran tu yang ramai bercakap di kedai kopi sampai habis 3 jug teh tu. Suruh berniaga berhulu online dia tak tahu, tuan-tuan. Tapi dia boleh habis berjam-jam untuk mengkritik kerajaan sekarang. Dialah yang paling pandai ni, tebuk atap lah. Dialah yang paling pandai pasal I have a number. Tanya tentang Malaysia, tuan-tuan, jumpa dia, semua dia tahu. Dialah yang samanya kemudiannya akan bagi tahu kita pula, aku tak boleh lah nak bisnes tu, aku tak boleh nak bisnes ni. Kemudian daripada orang yang sihat dan berpeluh-peluh merah muka dia bila bercakap hal politik tu, tiba-tiba dialah orang sakit darah tinggi, kencing manis dan juga ada gout bila suruh tukar perniagaan. Ni saya kritik betul-betul sebab saya bergaul ni, tuan-tuan, daripada bawah sampai ke atas. Saya kerja 26 tahun wartawan. Kan, Tan Sri Anwar Musa. Sekpol yang berada di pejabat Tan Sri Anwar Musa, semua kawan-kawan saya. Maksudnya, kalau saya nak minta permit ni, tuan, bukan 1, 5 pun boleh. Tapi malu, tuan-tuan, sebab saya tak akan masuk dalam kawan-kawan akan tengok, kau pun nak Alibaba permit. Sebab dia orang pun dah ada dah. Perangai Melayu datang minta permit ni bukan nak berniaga, nak Alibaba. Jadi daripada geng-geng mereka melihat saya sebagai seorang lagi broker Alibaba, baik janganlah pergi minta permit. Dan saya pun bukanlah orang reti berniaga tepi jalan, tuan-tuan. Tak pernah, 26 tahun saya bekerja. Tapi begitulah orang Melayu. Dan apabila bala, di tengah bala, orang Melayu akan mengatakan dia mendapat bencana. Di tengah kemakmuran, dia akan kata orang lain dapat dan dia tak dapat. Sama je. Kalau besok ekonomi dah okey, tuan-tuan, berbunyi juga ini. Set-set kerajaan tebuk atap, set kerajaan yang I have a number.
Ekonomi dah okey dah. Oh, itu kroni pak saudara. Dia tahu semua tuan-tuan hubungan orang. Dia ni anak saudara, dia ni anak saudara, dia ni baik dengan dia ni classmate dia dulu, bapak dia sama dengan Anwar Musa. Anwar Musa dulu kempen dia pernah pergi tolong. Dia tahu sejarah semua orang dapat projek negara ini. Cuma sejarah dia dapat projek je tak ada. Okey? Saya tak mau pandang. Marah orang ni. Tapi itulah perangai Melayu. Dan saya boleh mengkritiknya kerana saya memang dilahirkan Melayu dan saya melihat segalanya. Saya melihat Melayu-Melayu yang hebat je. Saya cerita tadi. Tentang kawan anak saya yang usia 19 tahun, tuan-tuan. Saya terkejut ada jenis kehidupan yang boleh macam tu. Dia pergi ambil baju dobi dekat pintu rumah orang tu. Saya berani jamin, tuan-tuan, kalau dia ambil upah RM3, orang bayar dia RM10. Sebab dia datang, isteri saya takkan bagi dia RM3. Sebab kesian. Budak muda datang, ambil plastik dobi, hantar dia pergi dobi, dia tunggu, dia bawa balik, hantar dobi. Sebab orang hidup dalam traumatik dan nak mengelakkan semakin banyak kontak sosial. Dia menjadi perniagaan kepada dia. Jadi dia pakai semua lengkap dengan dia punya mask apa semua. Dia buat. Jadi ini bagi gambaran kalau budak 19 tahun yang merasa dia harus membantu keluarga dia waktu susah. Saya tak fikirlah yang tua merga ni, tuan-tuan. Yang umur 30-an, 40-an yang duk tepuk meja, yang duk naik status pagi petang pasal orang lain tak betul kerana dia susah ni, tak tahu bagaimana nak mencari rezeki. Saya tak fikir ada alasan yang munasabah. Ada orang komen apa-apa tak? Ramai yang memang darah tinggi dengan kencing manis bila kena fikir masa depan. Ramai. Bila cakap pasal kedai kopi, dia lah orang yang paling sihat. Seronok, tuan-tuan, tengok. Dia tahu semua. Sampai saya terkejut, tuan-tuan. Dia ni macam SSM punya pakar. Dia boleh tahu syarikat ni ada dia ni pegang share dalam syarikat ni. Saya macam nak ambil teh tu mandikan dia. Sebab saya kata tahu semua benda tu tak mengubah nasib kau. Ketika sekejap lagi kau nak balik, kau minta aku RM50. Lepas tu teh kau yang banyak ni aku kena bayar. Padahal kita nak bagi nasihat kepada dia, tukarlah meniaga, ini cara dia. Tak mestinya pergi Facebook ni kena pandai cakap. Tak boleh. Dia datang dengan penuh marah ni. Dia menjadi miskin kerana orang lain punya yang tak bertanggungjawab. Dia tak sepatutnya jatuh miskin dan jatuh susah. Kalau bukan kerana orang lain yang susahkan dia. Okey? Apa soalannya? Okey, orang tanya ekonomi negara dan GST. Saya tak fikir Parlimen tak sidang. Jadi GST tak boleh luluskan. Darurat. Tiada undang-undang baru boleh dibuat darurat. Untuk bawa GST, dia kena ada persidangan Parlimen. Kan? Abah tak akan panggil persidangan Parlimen kerana Duli Tuanku dah beritahu Abah, darurat. Darurat akan sambung kalau COVID-19 tak dapat suntik habis. Sekarang ni kita punya tarikh darurat hingga 1 Ogos. Kalau 1 Ogos ni tak settle lagi suntik darurat akan panjangkan lagi sampai 30 hari bulan Disember untuk memboleh suntikan dibuat. Kemudian terus pilihan raya. Parlimen tidak akan bersidang untuk meluluskan sebarang usul berdasarkan keadaan sekarang. Kecuali apabila tamat darurat, Yang di-Pertuan Agong akan terus mengumumkan Parlimen dibubarkan dan kita akan bersedia menuju pada pilihan raya. Okey, saya beritahu pada saudara juga bahawa bagusnya ketika ni berlaku seluruh dunia, semua orang berganding tangan untuk memakmurkan satu sama lain. Berarti saudara tak perlu takut Malaysia muflis, saudara. Saudara tak perlu takut kerana ini adalah sindrom dunia. Jadi semua orang sedang mengubah dan menyesuaikan strategi masing-masing untuk mengimbangkan keadaan ekonomi negara. Jadi muflis adalah perkara yang tak mungkin. Tetapi saya panggil adalah norma baru dalam kehidupan, itu ya. Berarti macam saya bagi tahu kata pada saudara, kepakaran saya adalah media. Bidang yang saya ingin lakukan bila saya nak pencen adalah menjadi konsultan. Tapi bila datang COVID-19, saya terpaksa memikirkan bahawa streaming adalah perniagaan saya. Berarti lepas ni saya terpaksa menyusun streaming TV. Sekarang saya susun streaming TV berniaga, nak kumpul duit sikit saudara. Lepas tu saya nak susun streaming TV untuk buka studio pula, garasi studio. Dan saya nak menyusun streaming TV untuk jenama supaya pendapatan garasi meningkat kerana dia mempunyai produk yang berjenama. Tak kisahlah tuan-tuan buat keluar sabun wangi jenama garasi ke, minyak rambut jenama garasi ke, belacan cap garasi ke, selagi dia boleh memberi penerokaan baru perniagaan, saya akan buat. Yang kedua, untuk menambah trafik garasi, tuan-tuan, sesi perkongsian ni saya akan buka dalam studio baru supaya saudara datang ke garasi beramai-ramai kerana saudara ingin mendapat perkongsian tentang isu-isu semasa, pandangan, pendapat. Yang sekarang saya tak boleh buat, saya kena buat seorang because kita ada PKP. Sepatutnya kita punya podcast telah dilancarkan, tapi tak boleh nak lancar studio podcast kerana kita ada masalah PKP, dan kami sedang memindahkan wang tunai pelaburan kami untuk mengeluarkan jenama. Berarti sekarang ni kita dah meniaga barang-barang orang daripada barang gundi. Bermula pada hujung bulan Februari ni kami akan mengeluarkan jenama kami sendiri. Dengan melancarkan tahun ini sebagai kempen Selamatkan Al-Aqsa, kita akan keluar jenama kita akan dilancarkan pada minggu ketiga atau minggu keempat bulan Februari dengan t-shirt Save Al-Aqsa. Kemudian dengan jenama jeans kita.
100 lai yang pertama. Dah siap dah tu, tunggu nak flight, nak sampai ke garasi je. Kita akan jual pada hujung bulan Februari atau awal bulan Mac. Dan kami sedang meneroka juga beberapa perniagaan baru yang kita rasa baik untuk kita labur, terutama adalah barangan pengguna. Yang kami rasa kalau murah rezeki, ada duit tabungan sikit saudara, saya nak mengeluarkan set shampoo dan juga set sabun. Kerana ini adalah senang, kerana dia adalah sektor yang dikuasai oleh Bumi Putra. Kalau saya pergi pada kilang-kilang pengeluaran Bumi Putra, saya perlu ambil je. Cuma kemudian membuat penjenamaan dia dan jual secara streaming. Jadi berarti dia lebih baik daripada saya kawal A to Z. Jadi tamak. Berarti saya beli je daripada mana-mana pengeluar Bumi Putra yang saya tahu sabun dia bagus, ada potensi, tapi dia tidak mempunyai pasaran yang bagus, maka saya streamkan sabun dia. Cuma bila saya stream, saya gunakan nama garasi. Sedikit keuntungan diperoleh oleh garasi dalam produk, mempelbagaikan produknya, dan kemudian saya membantu pengeluar-pengeluar Bumi Putra yang mengeluarkan produk yang baik tetapi mereka tak boleh stream kerana itu bukanlah bakat mereka dalam operasi media digital. Jadi kalau kita ada sedikit wang yang kita boleh salin dan troka, saya memang nak troka perniagaan baru ni seawal Mac ni, bagi membolehkan apabila saudara masuk 3 petang mungkin saudara tak beli pakaian, saudara beli produk-produk daripada IKS. Cuma saya terpaksa menurut saya nak jumpa IKS pun tak boleh tuan-tuan. Sebab satu adalah PKP, dan yang kedua adalah saya pun tak tahu IKS mana yang masih hidup, IKS mana yang telah meninggal. Sebab dengan keadaan sekarang ni, kalau kita nak pergi pun ramai orang tiada modal pusingan untuk mengeluarkan produk, jadi saya terpaksa menyalakan nilai tunai. Jadi susah tuan-tuan. Sebab saya terpaksa pergi, mereka dengan ihsan membantu, dan saya terpaksa gamble card, saya mungkin ditipu. Berarti kalau saya nak sabun tu, mereka kata mereka tak ada langsung modal, saya kena letakkan 20,000 dengan keadaan lillahi ta'ala percayalah. Kalau kemudian dia pusing salah, saya tak akan dapat sabun tu. Ini adalah risiko yang tinggi untuk memulakan perniagaan apa yang dipanggil sebagai perniagaan pelaburan penuh. Di mana kita melabur penuh dengan menggunakan kemahiran rakan-rakan Melayu Islam kita dalam industri yang dah lumpuh, tapi dia ada produk yang baik. Cuma kadang-kadang Melayu Islam yang tuan kita nak berunding pun, ya pak berunding ya. Tapi pak kena tipu pun ya. Jadi kena berhati-hati supaya bila kita nak menggerakkan semula mereka yang mempunyai potensi dan produk mereka boleh masuk ke streaming garasi. Kerana saya tahu, kawan-kawan saya kata dia suka datang garasi tapi dia tak beli jeans, dia tak pakai jeans. Jadi kalau kakak-kakak yang bertudung tu bila dia nak berjin-jinan, nak berozi-ozian, saya tak pernah sabar tu kakak-kakak nak masuk, lepas tu stay lama. Kita sebut jin 13 ozi, 14 ozi, dia pun menung apa benda ozi-ozi ni. Okey? Itu aja. Kenapa anda gagal? Ni jadi nanti Najib Asadok marah aku pula lah. Aku pun dengar Najib Asadok punya ceramah pagi-pagi. Live dia. Bagus tuan-tuan ikut follow Facebook dia. Baik budak Najib Asadok tu. 6 pagi lepas main subuh, 7 pagi dia dah bagi live menasihat dan motivate orang Melayu. Saya pun kadang-kadang free saya ikut je. Walaupun cara saya melihat perniagaan adalah berbeza daripada dia melihat perniagaan, tapi bagus saudara ikut. Selalunya problem adalah istiqamah dan juga mengubah cara berniaga. Saya bagi tahu kepada saudara. Saya ada satu kawan yang keluarkan produk minyak angin, tapi dia tidak beraroma. Jadi saya bagi tahu dekat dia, kata salah satu yang menjadikan minyak angin tak popular kerana bau dia. Orang selalu mengaitkan, kan sekarang ni kan semua orang nak aroma. Korean telah meneroka dunia perubatan yang dipanggil aromatik. Setiap benda yang menjadi bagus dalam kesihatan, tetapi dia mesti dah datang dengan bau yang romantik. Orang Melayu masih percaya, dan namanya minyak lintah, baunya macam lintah lah. Dan namanya minyak serai, baunya macam minyak serai lah. Dan namanya, jadi dia jual produk tanpa memikirkan bahawa bagaimana nak aromatik dengan produk tu. Jadi saya beritahu kepada dia, kata tak banyak pun kena buat, hanya adalah memindahkan bahawa aromatik. Dan saya kata supaya apabila orang lumur minyak di badan, dia selesa untuk keluarkan minyak tu menjadi perfume. Dia dua dalam satu. Dan waktu tu saudara, buat walking paper tu, kerajaan akan bagi duit. Saya tolong sediakan konsultan walking paper dia tu untuk mendapat 400,000 daripada Agrobank. Tapi oleh kerana dia nak meniaga cara lama, di mana dia kata nak kena pergi buat R&D untuk membolehkan minyak. Kan kita urut, tuan-tuan, mana ada orang sekarang urut lepas tu tidur. Orang ada sentiasa ada aktiviti. Jadi bau minyak urut tu kadang-kadang menghasilkan bau yang tak okey. Dan saya beritahu kepada dia, ada 3-4 company yang memang dah terror dalam kajian memindahkan bau-bauan kepada bentuk aroma. Kerana teknologi aromatik ataupun penghasilan aroma di Malaysia sangat maju dalam IKS. Tapi dia tak mau buat, tuan-tuan. Dia kata ini warisan nenek moyang daripada dulu baunya begini. Itu yang saya bagi tahu, kata tu, bagaimana orang Melayu sangat berbangga dengan sejarahnya hingga kadang-kadang dia tak boleh memikirkan bahawa hari ini dia perlu berubah untuk hari esok. Jadi saya fikir, kata cabaran yang paling besar pada soalan saudara adalah sejauh mana kita boleh berubah.
Sejauh mana kita boleh berubah? Saya rasa tak fikir ramai bila saya ajak kawan-kawan saya yang berlatih stream ni pun saudara. Maksudnya waktu saya buat stream ni tak kurang daripada 20 orang menerima option ataupun saya panggil bergabung bersama. Tapi tak ramai nak ikut. Tinggallah saya tu seller-seller yang saudara tengok tu. Alhamdulillah tu seller-seller tu saudara. Bukan saya cakap tu terang tu. Dia orang punya gaji jualan bulanan yang dia orang dapat hasil jualan tu 7-8 ribu. Saya tak tahulah modal dia orang. Dia orang ambil barang kat mana. Tapi kita tahulah sebab kita bayar hasil sale mereka. 8 ribu. Ada yang boleh mencecah sampai 5 angka. Maksudnya belas ribu sebulan. Sebab tu mereka konsisten datang. Dan saya pun tak tamak saya jual barang-barang saya capai harga saya. Saya ada 2 jam tuan-tuan akan tengok. Pukul 11 saya dah rasa bersalah dah. Ni platform saya tuan-tuan. Tapi pukul 11 saya rasa bersalah dah. Sebab nanti 6 seller tu nak masuk. Saya akan make sure saya kadang-kadang saya terlalu laju sebab saya kena keluar pukul 11 sebab 2 jam adalah kita sediakan platform ni untuk orang yang meniaga malam. Petang ni saya panggil. Tak ada orang nak datang. Orang malam memang tak datang petang lah. Pasal mereka ambil malam dan pagi tadi. Pagi tadi tengok tu saya tak ada kan. Kecil adik dengan Amy. Saya tak ambil je. Buka je pagi buka. Tentu dia orang dah sok dah tu. 1,000-2,000 seorang. Jual barang pagi. Kita tak kenakan cukai tuan-tuan. Garasi tak ambil komisen cukai pun. Bayar duit pos je. Bayar duit pos sebab kita tolong uruskan pos. Lepas tu terpulang lah. Kalau duit pos tu RM8, dia nak minta juga RM2 dia punya. Minta lah. Kalau dia tak minta, potonglah RM10. RM2 dia bagi dekat garasi. Sebab perniagaan adalah satu benda yang bahawa apabila anda, saya selalu fikir apabila anda memakmurkan orang lain, anda akan juga mendapat kemakmurannya. Itu yang saya cerita tadi. Itulah saya beritahu kata, saya ada pengalaman pun sekarang. Cuma sekarang bila ramai orang nak datang balik, saya tak boleh lah. Sepatutnya start streaming sendiri. Dia tak mau start. Sedangkan saya beritahu dulu saya start. Setengah Facebook tu saya lihat follower dia dah 7-8 ribu dah tuan. Waktu garasi start 2,300 lebih je. Tak mau. Nah, sekarang duk termenung. Senang menyesal lah dulu tak buat macam garasi. Lepas tu disalahkan saya lah juga. Disalahkan lah. Dia orang lah datang sebenarnya menyebabkan perniagaan kita jadi lagi susah. Sebab dia orang kontrol 2 live RM50, 3 live 100 Pening kepala saya nak fikir kan. Jadi itulah hujah saya setakat ni. Orang Melayu tiba-tiba menjadi tidak sihat dan sangat berbahaya untuk mengubah kehidupannya. Kerana tiba-tiba dia masuk dalam golongan penyakit kritis apabila bercakap dia kena ubah hidup dia. Dia masih lagi duduk di kedai kopi dan boleh menghabiskan bercawan-cawan teh dengan mengatakan masa lampau dia sangat hebat. Dan dia boleh habis berjak-jak teh dengan menyalahkan orang lain. Terutama kerajaan lah. Okey, itu je saya tak berminat lagi nak panjang-panjang tu. Kita akan pergi pada sesi jualan je. Saya nak belanja apa dulu saya tak tahu ni. Tapi saya bagi tahu saudara barang-barang